Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5, kursus falsafah dan isu semasa Seksyen 2, Semester 2, Sesi 2023 akan membentangkan laporan kajian kami tentang etika terhadap ibu bapa. Sebelum kita beralih kepada topik perbincangan kita pada hari ini, wajarlah kita mengetahui dulu siapakah ahli kumpulan yang telah menyediakan laporan kajian ini dan siapakah yang akan membentang pada hari ini. Nama saya Muhammad Irfan Haziq bin M. Zamri. Nombor matrik saya AA220906. Nama saya Muhammad Nutiman bin Azizi. Nombor matrik AA220363. Saya Muhammad Firdaus, AA221231. Nama saya Iskandar Zulkarnain bin Abdullah, nombor matrik AA220652. Nama saya Muhammad Ishraf bin Ishraf, nombor matrik AA221003. Saya Muhammad Syamir Razif bin Sazali, bernombor matrik AA221999. Nama saya Wan Arif Mikael bin Wan Muhammad Rizal. Nombor matriks AA220693. Saya Nur Nazrina Sofia binti Baharudin, AA221425. Saya Alia Ajak, nombor matrik AA221255. Nama saya Aujah Amali binti Adam Aslah, nombor matrik AA221546. Nama saya Muhammad Franskal bin Syarul Adwa. Nombor matrik saya ialah AA222087. Merekalah individu yang telah membantu dalam menghasilkan laporan kajian ini. Yang akan membentangkan laporan kajian ini pada hari ini adalah saya, Muhammad Firdaus, Iskandar Zulkarnain bin Abdullah, Muhammad Firas Sukain bin Syarul Akbar, Auji Amalin binti Adam Aslah, dan Alia Ria. Sebelum kita bermula, marilah kita mentelusuri perawalan perbincangan kita pada kali ini. Apakah itu ibu bapa dan apakah peranan mereka? Ibu bapa ini merupakan orang tua yang melahirkan generasi baru yang mampu mengubah masa depan negara. Ibu bapa inilah yang menjadi pencorak kain putih kepada anak-anak dalam membentuk sasiah serta membimbing perkembangan moral insan dalam diri mereka. Mereka ini jugalah yang memikul beban yang amat berat seperti mengorbankan masa mereka, wang dan juga tenaga untuk membesarkan anak-anak mereka dengan baik dan penuh kasih sayang tanpa mengira penat lelah demi menjaga kesejahteraan dan keselesaan anak-anak mereka. Seterusnya, kita bahaskan lagi tentang penyertaan masalah dalam isu etika terhadap ibu bapa ini. Sedekat ini, adab generasi muda terhadap ibu bapa mereka saban hari semakin hilang di telan zaman oleh kerana beberapa faktor yang negatif yang mampu mempengaruhi diri anak-anak. Hal ini dapat mendatangkan impak yang negatif terhadap ibu bapa, anak-anak mahupun keluarga jika dibiarkan isu ini dilayang bagai terputus tali tanpa mencari jalan penyelesaiannya kembali. Masa depan negara juga mampu gelap bagai lautan yang paling dalam. Misalnya, jurang silaturahim antara keluarga semakin meningkat dan menyebabkan masalah keruntuhan akhlak anak-anak terhadap orang tua akan menjadi lebih serius. Anak-anak akan lebih cenderung untuk terpengaruh dengan gejala negatif yang ditunjukkan oleh rakan sebaya mereka. Jika hal ini tidak dibendung dari masa kini, jangan salahkan mereka yang menjadi bangkai bernyawa sedekat yang akan datang. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama, mengkaji isu-isu kekurangan etika terhadap ibu bapa. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor keruntuhan etika terhadap ibu bapa. Dan yang ketiga, menganalisis kesan-kesan negatif keruntuhan etika terhadap ibu bapa. Terdapat 2 kepentingan dalam kajian ini. Yang pertama, kepentingan kepada generasi muda. Kajian ini dapat memberi kesedaran kepada generasi muda agar lebih menghormati ibu bapa mereka. Kajian ini juga dapat membantu generasi muda agar lebih memahami dan lebih menghargai pengorbanan ibu bapa mereka. Seterusnya, kajian ini dapat memberi kesedaran ke diri agar generasi muda dapat mengawal emosi diri. Yang kedua, kepentingan kepada ibu bapa. Kajian ini dapat memberi kesedaran dan refleksi diri cara ibu bapa mendidik dan berinteraksi dengan anak-anak. Kajian ini juga dapat membantu ibu bapa dalam memahami emosi dan kognitif anak-anak mereka. Seterusnya, kajian ini dapat membantu ibu bapa supaya memberanikan diri selalu berkomunikasi agar dapat memahami perspektif anak-anak. Seterusnya saya akan cerita tentang dapatan kajian kami. Yang pertama saya cerita tentang demografi responden lah. Kami dapat sebanyak 60 orang responden yang terdiri daripada pelbagai bangsa, keyakinan, agama, umur, tahap pendidikan dan juga pekerjaan. Saya akan ceritakan secara spesifik tentang ciri-ciri responden kami. Kami mendapat sebanyak 63.3% daripada responden perempuan, responden wanita, dan juga sebanyak 36.7% jika saya tak salah responden lelaki. Seterusnya bangsa kami terdiri daripada Melayu sendiri, dan bangsa yang paling sedikit kami dapat iaitu sebanyak 0% dari bangsa lain-lain kerana kami jumpa cabaran yang amat sukar untuk mencari orang-orang seperti orang-orang berbangsa kerana dusun, iban dan yang lain-lain. Seterusnya ialah agama. Kerana kita sendiri hidup di negara Islam,
Jadi sudah pasti, sudah tentu saya dan rakan-rakan berjaya mencari responden yang majoritinya ialah berbangsa Islam. Seterusnya, iaitu dari segi umur. Umur yang kami dapat secara majoriti ialah 20 tahun ke bawah, dan yang paling minoriti ialah 50 tahun ke atas, iaitu warga emas. Tak pendidikan responden majoriti. Responden kami berpendidikan diploma, dan ada juga yang berpendidikan ijazah sarjana muda, iaitu kedua terbanyak. Dan yang terakhir yang paling sedikit sekali ialah master, kerana tempoh yang agak lama dan juga bajet yang agak tinggi diperlukan lah. Dan pekerjaan responden kami secara majoriti terdiri daripada pelajar sendiri, dan ini membantu fakta yang di mana 20 tahun ke bawah ialah responden yang banyak. Dan seterusnya, yang kedua terbanyak ialah yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, dan yang terakhir ialah kaki tangan swasta. Seterusnya saya akan cerita tentang dapatan soalan sidik kami. Kami telah melakukan soalan sidik melalui aplikasi Google Form. Pada bahagian B kami iaitu bertajukan isu-isu kekurangan etika tak ada apa. Kami telah menyediakan sebanyak 7 soalan, dan kebanyakan daripada mereka bersetuju sebanyak 4. Iaitu diberi markah sebanyak 4, iaitu setuju. Pada soalan pertama iaitu kurangnya penghormatan terhadap ibu bapa. Pada soalan kedua pula itu saling berbohong dan menyembunyikan sesuatu yang penting daripada ibu bapa. Sama juga setuju sebanyak 4 markah, iaitu peratusan 63.33. Dan seterusnya, pada soalan seterusnya iaitu soalan ketiga, tidak memenuhi kewajipan dan tanggungjawab sebagai anak-anak tak ada ibu bapa. Dan ini juga secara relatifnya mereka bersetuju, iaitu sebanyak 50%. Pada soalan keempat iaitu mengabaikan ibu bapa dan tidak memberikan perhatian yang diperlukan, iaitu mereka juga bersetuju sebanyak 45%. Dan pada soalan yang kelima iaitu melanggar privasi ibu bapa, mereka juga bersetuju sebanyak memberi markah sebanyak 4, iaitu 46.67. Pada soalan ke-6 iaitu soalan kedua terakhir ialah menghina atau mengucapkan kata-kata kasar pada ibu bapa, mereka juga secara relatifnya bersetuju sebanyak 53.33%. Dan pada akhir sekali, pada akhir soalan pada bahagian B ialah sengaja memalukan ibu bapa di kalangan ramai, iaitu sebanyak 43.33%. Mereka juga mengatakan setuju. Seterusnya pada bahagian C pula ialah faktor keruntuhan etika terhadap ibu bapa. Di sini kami bincangkan tentang faktor-faktor lah, memberi soalan tentang faktor-faktor keruntuhan etika terhadap ibu bapa. Maafkan saya. Kami menyediakan beberapa soalan, iaitu pada soalan pertama, kurang asas pendidikan agama sejak kecil. Kebanyakan daripada responden kami mengatakan bahawa mereka bersetuju kerana kurangnya asas pendidikan agama pada usia yang kecil, usia muda, merupakan faktor mereka keruntuhan etika terhadap ibu bapa. Pada soalan kedua iaitu anak-anak tidak diterapkan ilmu pengetahuan yang luas. Responden kami iaitu sebanyak 60 orang juga bersetuju tentang fakta ini, mungkin kerana mereka menyatakan bahawa ini perkara yang benar lah. Pada bahagian C, pada soalan yang seterusnya, pengeluaran akan sebaya yang tidak terkawal, iaitu atau secara mudah terjemahkan iaitu ialah pengeluaran sebaya. Mereka juga bersetuju, iaitu sebanyak 51.67% daripada 60 responden kami. Pada soalan keempat iaitu ibu bapa kurang mengambil berat tentang masalah anak-anak, iaitu atau lebih dikenali sebagai kurangnya perhatian atau kurangnya kasih sayang pada anak-anak. Jadi anak-anak mungkin secara terpaksa mereka membuat mereka keruntuhan akhlak bagi ibu bapa. Setelah itu sebanyak 50% mereka juga bersetuju. Dan seterusnya, anak-anak terpengaruh dengan budaya barat yang semakin berleluasa. Ini mungkin dapat daripada cerita-cerita yang ditayangkan di pawagam atau cerita-cerita di televisyen sendiri. Iaitu sebanyak 46.67%. Mereka juga bersetuju. Dan soalan kedua terakhir iaitu ibu bapa terlalu meletakkan ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi terhadap anak-anak, yang mungkin menyebabkan anak-anak terasa ingin memberontak kerana terlalu banyak beban yang ditaruh di atas bahu mereka. Mereka juga bersetuju secara relatifnya 51.67%. Dan pada soalan akhir di bahagian C, ibu bapa tidak menjadi contoh teladan yang baik terhadap anak-anak. Mungkin mereka di kampung-kampung mereka lihat ibu bapa kurang berhormat pada nenek-nenek, jadi mereka ingin mengikuti itulah. Mereka ingin mengikuti teladan kerana ibu bapa adalah teladan yang paling dekat dengan anak-anak sendiri. Jadi sebanyak 48.3% pada para responden kami mengatakan setuju. Dan pada akhir sekali iaitu pada bahagian D ialah kesan negatif keruntuhan etika terhadap ibu bapa. Di sini kami bertanyakan soalan tentang kesan-kesan jika berlakunya etika terhadap ibu bapa dan tidak dibendung pada usia yang muda, tidak dibendung pada awal. Pada soalan pertama kami dengan kes jenayah dalam negara semakin meningkat. Mereka bersetuju sebanyak 51.67%. Seterusnya ialah keluarga dipandang remeh oleh masyarakat sekeliling, ataupun untuk mudah difahamkan iaitu menconteng arang di nama keluarga sendirilah, iaitu sebanyak 56.67%. Seterusnya ialah diketepikan oleh masyarakat dan ahli keluarga, iaitu sebanyak 50% kerana mungkin masyarakat memandang dengan sebelah mata dan mereka hanya memandang nama yang buruk, jadi mereka
menjauhkan diri dengan orang tersebut lah. Soalan keempat, kami bertanya kanak-kanak menjadi kurang berakhlak dan biadab terhadap orang tua, iaitu sebanyak 63.33%. Ini kerana jika ibu bapa tidak dihormati, apa lagi orang tua yang lain seperti guru-guru, warga emas yang lain, dan lain-lain lah. Iaitu pada soalan yang kelima, kasih sayang antara keluarga akan terjejas sebanyak 53.33%. Juga bersetuju tentang fakta ini, mungkin kerana jika mereka tidak hormat pada ibu bapa, ada terdapat mereka secara tidak langsung membina jurang di antara hubungan silaturahim antara keluarga. Pada seterusnya, pada soalan yang kedua terakhir, kanak-kanak lebih cenderung terpengaruh dengan unsur negatif kerana tiada lagi ibu bapa yang ingin menegur mereka. Mereka juga pada responden kami juga menyatakan setuju sebanyak 58.33% bahkan saya. Dan pada soalan yang terakhir di bahagian D, kanak-kanak akan dipandang serong oleh masyarakat. Ini kerana jika satu kanak-kanak telah melakukan kesalahan, para masyarakat cenderung untuk memandang serong atau memandang sebelah mata dengan sejenis muda yang akan datang. Pada responden kami mengatakan setuju sebanyak 46.67%. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbincangan atau analisa yang telah didapati berdasarkan dapatan soal selidik sebentar tadi. Kita akan membincangkan 3 topik, iaitu berdasarkan objektif kajian dan dapatan soal selidik, iaitu isu-isu kekurangan etika terhadap ibu bapa, faktor keruntuhan etika terhadap ibu bapa, kesan negatif keruntuhan etika terhadap ibu bapa. Saya akan mengambil 3 perkara yang paling signifikan berdasarkan majoriti jawapan yang telah diperjawabkan di borang soal selidik. Yang pertama, apakah isu-isu yang boleh dikaitkan dengan kekurangan etika terhadap ibu bapa? Isu yang boleh dibangkitkan terhadap kekurangan etika terhadap ibu bapa adalah kurangnya penghormatan terhadap ibu bapa. Apabila anak-anak tidak beretika terutamanya terhadap ibu bapa, mereka akan kurang menghormati ibu bapa mereka. Ini termasuklah menyembunyikan pelbagai perkara daripada ibu bapa, tidak mahu mendengar kata-kata ibu bapa, tidak mengendahkan ibu bapa dan lain-lain. Ini merupakan isu yang besar kerana ibu bapa merupakan individu yang amat harus dihormati oleh anak-anak. Menurut dapatan soal selidik kami, sejumlah 73.33% bersetuju bahawa kanak-kanak masa kini kurang menghormati ibu bapa mereka. Faktor yang mendorong kepada kekurangan etika terhadap ibu bapa ini adalah kurangnya asas didikan agama sejak kecil, pergaulan rakan sebaya yang tidak terkawal dan juga ibu bapa yang tidak menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Hal ini dikatakan sedemikian kerana apabila seorang anak-anak itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam, lebih-lebih lagi terhadap cara hidup Islam yang amat perlu dihayati, maka mereka akan kurang mengamalkan perkara-perkara yang diajar oleh Islam untuk menjaga keharmonian keluarga serta dan seterusnya mewujudkan kepada keruntuhan etika terhadap ibu bapa. Berdasarkan soal selidik kami juga dapat menganalisa bahawa 80% daripada responden kami bersetuju bahawa antara punca-punca kepada keruntuhan etika terhadap ibu bapa ini adalah berpunca kepada ibu bapa itu sendiri. Antaranya adalah ibu bapa yang meletakkan ekspektasi terlalu tinggi kepada anak-anak mereka, ibu bapa yang kurang memberikan perhatian dan juga ibu bapa yang kurang mengambil endah terhadap anak mereka. Kesan negatif terhadap keruntuhan etika terhadap ibu bapa pula adalah kes jenayah dalam negara yang akan kian meningkat, kanak-kanak kurang berakhlak dan kerap biadab terhadap orang tua dan juga kanak-kanak yang lebih cenderung untuk terpengaruh dengan unsur negatif. Hal ini dikatakan sedemikian kerana apabila seorang anak-anak itu tidak beretika terhadap ibu bapa, mereka juga akan lebih cenderung untuk tidak beretika terhadap masyarakat. Dan ini akan memecah belahkan sesuatu masyarakat itu dan akan mengancam keharmonian sesebuah masyarakat dan juga negara tercinta. Responden kami juga bersetuju bahawa 91.66% telah bersetuju bahawa jika anak-anak ini tidak mempunyai etika terhadap ibu bapa mereka, maka mereka akan lebih kurang berakhlak dalam menjalani kehidupan seharian dan akan kerap biadab terhadap orang tua, tidak kira siapa, sama ada ibu bapa ataupun masyarakat sekeliling. Di sini kita dapat menyimpulkan bahawa isu kekurangan etika terhadap ibu bapa ini kian meningkat kerana kebebasan yang diberikan kepada anak-anak, pengaruh luar atau pengaruh rakan sebaya yang kuat menyebabkan anak-anak menjadi liar. Kurangnya etika ini boleh juga terjadi kerana kurang kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa serta kurang berkomunikasi antara keluarga menyebabkan ibu bapa kurang memahami emosi dan kognitif anak-anak. Perkara ini dapat membuktikan lagi dengan keputusan soal selidik yang telah dijalankan menunjukkan bahawa faktor terjadi perkara ini adalah disebabkan oleh ibu bapa sendiri. Perkara ini dapat dibendung dengan cara ibu bapa dan anak-anak mengambil tindakan untuk berkomunikasi dan memperbaiki hubungan kekeluargaan.